Kan mari kita nak betul tengok kata apa yang dia kata mari tu benar ke tak benar di atas faham Nabi. Benar ke tak benar di atas faham para sahabat Nabi. Caranya gitu cara kita nak faham. Ukur tengok kata jalan ni hak Nabi nak bawa, sahabat nak bawa dengan cara faham al-kuburiyun dan khurafiyun tu macam mana. Biiznillah ta'ala kita meluangkan masa, letak hati ke molek untuk nak carikan kebenaran. Buai dulu sifat kasih sayang, sifat tu sifat ni buai tubik dulu. Di sini kita nak kemukakan dengan ilmu pengetahuan. Tengok dia alasan hak mana ke ada alasan, ikut hak tu. Cara kita orang hak yang Nabi Muhammad hajar ni ikutkan alasan bil bayyinat waz zubur. Lagu tu cara dia. Bismillah. Nabi Muhammad tak mati ke? Sebab kita selawat ke Nabi, Allah kembali ke ruh Nabi untuk selawat kita. Betul ke gitu Ustaz? Royak lagu ni yang marah di Wahabi lah. Kalau lagu ni memanglah dari hadis. Sekalipun hadis kata Allah Ta'ala kembali ke ruhku, kepadaku untuk jawab salam, untuk gapo, maka kembali pada ruh hidup juga. Nas daripada hadis. Tapi ada kalau kita kata Nabi Muhammad hidup, Wahabi kata lagu mana? Wahabi lah pun dah sebut contoh lah. Kalau kita nak sebut Mu'tazilah, nak sebut kumpulan lain, takut tak faham. Jadi kita beri contoh semasa. Contoh orang yang tak faham. Maka Wahabi kata lagu mana kalau kita ngajar lagu tu? Maka sekalipun hadis, ada Wahabi dia kata dia kembali pada hadis pun tak tahu apa. Jadi lagu tu lah maksud dia. Ada ulama kata Nabi Muhammad hidup kerana ni hadis ni kata Pah ingat sore, hamba tak selawat gini. Demo. Orang mukmin selawat semacam 24 jam. Oh, dia tak selawat sini, dia selawat dak ni. Pah, ruh kembali semacam dia nak pergi hidup Bukan kata kembali 5 saat pas tarik semula. Tak ada nak tarik lagi dah orang dok main dok selawat-selawat pas berapa orang. Hamba tak selawat, demo tak selawat. Orang puluh-puluh ribu dok selawat. Bukan seorang. Pas lagu mana hadis tu? Berarti ruh tu ada. Ada. Apa benda ada roh ni hidup ke mati? Lagu tu lah hujungnya. Alhamdulillah kita telah dengar dah. Terima kasih kepada guru kuburi seorang ini yang dia kemukakan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi kita nak tengok mari di atas alasan yang dia faham tu lah. Faham dia tu dia ni tokoh-tokoh kuburi ni ataupun tokoh-tokoh khurafi ni dia senantiasa kecek dengan atifiyah, apa yang tubik daripada perasaan dia, akal fikiran dia selalu dah. Dia tak payah rajuk kepada kita, kepada alim ulama hak hebat-hebat, dia tak pasti kena rajuk situ. Dia panggil kata buah hurai selalu. Dia hurai selalu supaya nak orang-orang Islam tu boleh terima selalu. Yang pastilah dia itu akan label kata orang faham tak serupa dengan dia itu adalah Wahabiyun. Tu dia. Makna kata pasti dia kena gunakan kalimah itu. Angkatkan bendera supaya nak manusia itu takut kepada ajaran Islam. Kena tuduh kepada ajaran Islam orang nak bawa hak asal, kata mereka ini adalah Wahabiyah dan sebagainya. Ya tak lain tak bukan aja kita perhati tengok orang hak banyak di mulut dia ni Wahabi gitu, Wahabi gini, tak lain tak bukan dia kena puja kubur. Pasti hak tu. Hati dia tu kena duduk dengan orang puja kubur. Emang diri dia puja kubur. Ataupun hati dia ni kena duduk dengan cara khurafi. Ataupun dia tu orang khurafi pada asal dah, dia tak keluar daripada tu. Ini adalah gambaran tepat kita nak boleh tengok dengan cara jelas-jelas. Adapun lain daripada ni kita nak kecek lagu lain lah pula. Jadi ada satu hadis. Hadis ni orang kuburi ni faham lagu mana, orang sunni ni faham lagu mana. Supaya tak jadi kelang kabut dalam masalah faham kita. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya pada rakam 2041.
Hadis ni duk darajat hasan lah. Hadis darajat hasan. Nabi SAW telah sabda kata, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Makna kata, tidaklah daripada mana-mana orang di kalangan umat aku ni beri salam kepada aku. Beri salam kepada aku, malaikat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh aku kepada aku, mana kepada jasad aku, sehingga aku tu kuasa di atasnya, iaitu kuasa di atas nak jawabnya salam. Kuasa nak jawabnya salam. Maka daripada hadis tersebut ni lah tokoh kuburiyun semua ataupun khurafiyun semua ni faham kata Nabi itu tak mati. Nabi tak mati. Kalau mati, bagaimanakah nak jawab salam boleh? Dalam hadis mari riwayat kata Tuhan kembalikan roh. Mana roh yang cabut tubik daripada jasad, apabila Tuhan kembali, mana kan? Mana hidup lah. Sebab itulah a'immatul kuburiyun wal khurafiyun, dia kata Nabi tak mati. Siapa dia i'tikad Nabi mati, panggil lisanul hal hak dia, keadaan dia kata orang ni menyalahi nas. Menyalahi dengan apa? Menyalahi dengan nas, menyalahi dengan hadis Nabi. Bagaimanakah orang dakwa kata nak ikut Nabi sedangkan menyalahi Nabi dengan hadis? Menyalahi dengan hadis Nabi, bagaimana? Di sini. Maka kita ni, orang tak ada belajar mana ilmu agama, cara faham alim ulama apa kita tak pernah dah dengar. Kita sekadar duduk di rumah, buat kerja mudah-mudah. Kita seolah kata tak ada duk buat kajian dengan cara molek-molek, pakai serah kepada orang yang pakai kain subai besar, tapi kita tak tahu kata orang pakai kain subai besar tu cara memikir balik mana. Kalau pakai kain subai besar tapi cara memikir sunni, cara memikir islami hak benar, tak apa. Ni pakai kain subai besar tapi cara memikir kuburi, cara memikir khurafi. Ni masalahnya. Ada soalan mari, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mati kah? Betulkah itu ustaz? Orang panggil dia ni ustaz, mana nak tanya dia lah. Ustaz, betulkah Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam tak mati? Betul ke tak kata tak mati? Maka dia katalah, dia gelar, dia suka gelar lagu ni lah. Tak ada jadi pelik gapo. Dia kata royak macam ni marah di Wahabi lah, dia kata. Jadi seolah kata Nabi Muhammad ni tak mati ni orang Wahabi lah hak marah. Lalu dia pergi gantung kepada hadis hak kita dengar tadi. Ada seorang mana-mana beri salam kepada aku, malaikat Allah Ta'ala itu kembalikan roh aku kepada jasad aku sehingga aku ni kuasa nak jawabnya salam. Maka dia kata, dia pakai akal fikir dia kata, orang duk selawat salam kat Nabi ni ada tiap-tiap masa. Bagaimanakah Nabi nak mati, dia kata. Kita ni i'tikad lagu mana kita orang Islam ni? I'tikad lagu mana? Nabi mati ke tak mati? Nabi itu mati ke tidak mati? Mari kita tengok dulu cara mudah-mudah, logik akal dengan cara mudah-mudah dan jelas-jelas. Kita nak faham kata hidup tadi itu adalah hidup yang berbagai-bagai cara hidup. Hidup di dunia ada satu rupa bentuk ke. Hidup di alam kubur ada satu bentuk ke. Hidup di akhirat ada satu bentuk ke. Semua tadi itu musyarakah pada masalah panggil sebut teh hidup. Tapi hidup berlainnya hakikat, hidup berlainnya kaifiyah. Maka kita sebagai orang yang nak ikutnya Alkitab wa Sunnah dengan cara benar, dan ulama-ulama ummah dengan cara benar, kata hidup dunia ada satu kelakuan,
hidup di alam barzah ada satu kelakuan. Maka Nabi kita, ya, dia hidup tapi hidup alam barzakhiyah, bukan hidup alam ad-dunyawiyah. Dengan sebab itu, kalaulah kita tengok kepada semua ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan sejarah dan ijma', pastilah hukum dengan cara jelas dan jazam kata Nabi kita telah wafat. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka itu yang menyakitimu ya Rasulullah, mereka itu akan jadi mayit, akan mati. Dan mung juga akan jadi mayit, jadi mati. Sebab apa? Sebab tidak ada pia pun di atas muka bumi ni yang nak kekal abadi. Sebab Tuhan kata, kullu man 'alaiha fanin. Tiap-tiap perkara yang ada atas muka bumi ni, iaitu kena mati, kena binasa, kena habis umur dia. Masuk juga Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu dalam ayat surah Ali Imran, Tuhan kata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata. Dia tu mati. Nabi Muhammad ni SAW mati dengan tidak ada syak, dengan cara hak Tuhan rakyat mari dalam Al-Quranul Karim. Tak ada istisna kata, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala illa nabi da. Iaitu illa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah tu. Semua jasad mati belaka, tetapi Nabi Muhammad ia tak mati. Tak. Nabi Muhammad pun masuk dalam ayat tu juga. Kemudian perkataan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tak kala dia mukanya muka Nabi setelah daripada Aisyah kata fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-an fil mala'il a'la. Dia kembali kepada Tuhan. Lalu Abu Bakar muka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dia kata kan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad hayka qad mat. Qad mat. Siapa dia ibadat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad sekarang telah meninggal dunia, mati. Maka cara memikir al-kuburiyun al-khurafiyun, dia kata hazal kalam, ini perkataan az-zahir laisa bimurad. Zahir bukan murad, dia kata. Adapun di sisi orang sunnah, orang Islam seluruh, Nabi tu wafat sungguh. Maka dengan cara logik akal kita, kalaulah Nabi Muhammad SAW hidup sungguh, sahabat mana tak berani nak tani Nabi di bawah tanah? Cuba jawab. Sahabat Nabi seorang mana? Masuknya Abu Bakar, masuknya Umar, masuknya Uthman, masuknya Ali, masuknya Aisyah, masuknya Hafsah, masuk demo tu demo ni. Di kalangan sahabat dia, isteri dia, kawan keluarga dia, berani ke tak nak tani Nabi keadaan Nabi tu duduk nyawa lagi hidup-hidup? Kuasa? Tak kuasa. Maka mereka ini waktu turun Nabi dalam tanah, taruh dalam tanah akan jasad Nabi. Itu dalil kata hidup ke mati itu. Perwaktu sahabat semua tadi itu. Kamu ada semaya pula di atas Nabi, yang panggil semaya alal janaiz. Semaya mayat di atas mayat Nabi kita Muhammad SAW. Tak mati lagi. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar, perkataan Aisyah. Kemudian setelah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pejam mata, pia pergi jawatan khalifah yang pertama, Abu Bakar. Kalaulah Nabi dah hidup lagi, adakah layak Abu Bakar nak pergi jawatan khalifah? Tak layak. Umar, Uthman, Ali salah belaka. Apa yang nak tengok mari kacamata kuburiyun, khurafiyun, khalifah semua ni benda majas, bukan benda sungguh. Hakikatnya Nabi dah hidup lagi. Puak ni puak majak belaka. Ini cara memikir khurafiyun wal kuburiyun. Tengok siapa situ yang nak bawa kita pergi. Sekarang lah ni, dia ada waktu baik sikit baru kita daripada ummah banyak ni baru. Kalau dia boleh kuasa sungguh, akan jadi batiniyun. Apa mana batiniyun? Mana kata semua kita ada buat semaya, ada buat puasa, ada zakat, ada haji. Hak ni hak zahir. Fa ahli syariah, fa ahli haqiqah bukan lagu ni. Fa pangkat tinggi itu. Tinggi dalam khayalan dia, bukan tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasul. Dah. Tu nak kita faham. Kemudian
Ijma' ni ada lagi. Sekarang lah ni orang pakai dah dalil ijma' pakai. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mati sungguh sebagaimana dakwa kuburiyun dan khurafiyun, bagaimana nak berlakunya al-ijma'? Ijma' nak berlaku lagu mana? Bagaimana nak berlaku al-ijma'? Tak boleh nak berlaku. Maka dia nak pergi jalan mana? Ya pasti kena rakyat kata semua ini zahir bukan murad. Semua ni for ahli syariah, bukan ahli haqiqah. Orang ada bercakap tu orang ahli haqiqah, itu orang ahli syariah, bukan ahli haqiqah. Dia orang pangkat tinggi, siapa makam, kutub tak kutub dan sebagainya. Dia akan dandanah, akan putar belik kepada akal fikir orang-orang yang muslimin hak awam. Adapun khawas, dia tak kuasa nak menghalangkan cara mikir yang benar. Ini adalah cara yang kita boleh mikir dah tu. Kemudian dia akan berhujah pula al-kuburiyun. Dia kata bagaimanakah Nabi Muhammad nak mati sedangkan asyuhada tadi tak mati, dia kata. Apa nama Tuhan kata dalam Al-Quranul Karim? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan mudah seka kata orang mati syahid tu mati sedangkan dia hidup. Maka dia buat banding di antara adakah diri Nabi Muhammad dengan orang hak syuhada ni sama darajat, dia kata. Kalau syuhada ni hidup, Nabi lebih utama, dia kata. Ni cara memikir kuburiyun wal khurafiyun. Lagu ning lah al-kuburiyun cara yang memikir. Sebab tu bahaya cara memikir ni dengan umat Islam seluruhnya. Tapi kita orang tak ada buat kajian mana, tak ada suka dengar, kita kasih kepada orang, nampak dia pakai kasubah besar, nampak dia warak gitu, nampak dia boleh berjalan atas udara, nampak jalan atas air, jalan atas api boleh. Nah, pisau pun tak masuk, bajak pun tak masuk, parai pun tak masuk dan sebagainya. Kita pun tak honing lah, jelot dah. Lalu nak jawab kata orang mati syahid tadi tu ya hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan dia, yarzukun ka yurzakun? Yurzakun, diberikan rezeki. Mana hidup khasah, bukan supaya hidup duniawiyah, hidup barzakhiyah. Nabi Muhammad hidup, ya hidup barzakhiyah, hidup ala kubur, bukan hidup ala dunia. Wapanya kita ayat dah tadi, kerana mereka ini iktikad kata apabila ada masalah gapo nama, kita kena pergi jumpa Nabi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Salah gapo dosa gapo kena pergi jumpa dengan Nabi, kena pergi jumpa dengan Nabi supaya Nabi itu minta ampun kepada kita. Hang apa boleh buat lagu ni? Karena Nabi kita dah hidup lagi. Ayat ni ulama sunnah kata masa Nabi hidup, ayat kata tak, hidup dengan mati sama hidup dengan mati serupa tak ada beza kali. Maka baik kalau kamu nak kata hidup dengan mati tak serupa, hubung ayat sikit lagi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yakunu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nak pakai ayat ni lah mana? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Taklah sempurna iman seseorang yang beriman, malaikat menjadikanmu ya Rasulullah sebagai hakim. Apa makna hakim? Orang buat keputusan hukum. Hakim. Jadi keputusan. Baik. Kenapa? Hari di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Nabi tak jadi. Kenapa Ali tak mentahkimkan masalah ni kepada Rasulullah? Tak serahkan masalah ni kepada Nabi. Muawiyah ni tak serah masalah ni kepada Nabi. Aisyah hari berperang Jamal tak serah urusan ni kepada Nabi. Apa? Kenapa? Kerana mereka faham kata Nabi itu wafat. Sebab itulah ayat ya dua, ya gu. Hak ni dengan hak ni menunjuk kata masa hidup belaka. Cuma kita orang tak ada kemahiran, tak ada kemahiran di dalam Al-Quranul Karim, tak ada mengaji tafsir dengan ulama Rabbani dengan cara baik. Kita kena zalim, kita pun mengaji, kita pun gitu, kita gini. Tak. Kita bukan zalim. Ulama sunnah kita tak ada zalim kepada mereka. Dan kita tak ada rakyat kata mereka tak mengaji, tak belajar. Tetapi cara fahamnya dia, metodologi fahamnya dia, akal fikiran dia,
Ilmu yang dia mengaji sebagai asas tadi itu, dia salah faham terhadap agama Tuhan dan agama yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau gitu, hadis tadi tu kita nak faham lagu mana? Hadis tadi tu nak faham lagu mana? Hadis tadi ni cuba kita tengok. Ya, hadis Nabi ni kita pasti kena faham mengikut Nabi Nuh. Tak boleh kita pergi faham sendiri, tak boleh. Nabi Nuh lagu mana kita faham turut dia situ. Ya cara ya lagu tu. Kalau tidak, nasihat salah. Ya, ada satu hadis lagi, ada dalam Sunan An-Nasa'i dan ada dalam Sunan Abi Daud. So lagi ada dalam Abi Daud juga. Pada rakam 1040 berapa tu? 47. Mana kata tak ada seorang mana-mana beri salam, selawat salam di atas aku, malaikat Tuhan kembalikan roh kepada diri aku sehingga aku tu kuasa nak jawab salam. Itulah dalil mereka kata Nabi itu tak mati sebab roh kembali. Lalu hadis ni ditafsirkan ataupun disyarahkan dalam Sunan Abi Daud ni juga. Pada rakam 1040 berapa? 47 hadis sahih. An-Nasa'i pun riwayat, Ibnu Majah pun riwayat, Abu Daud pun riwayat, 3 tokoh ulama. Hadis ni hadis sahih. Daripada dia, daripada Aus ibni Aus. Hadis Aus ibni Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok cara ulama ahli sunnati wal jamaah ataupun tokoh mazhab salah ni dia faham lagu mana. Tu dia. Faham lagu mana? Sabar kita dengar sikit dah insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati." Sesungguhnya seafdal hari bagi kamu seminggu tadi itu hari Jumaat. Fihi, hari Jumaat tu ada gapo? Kata keistimewaan dia, kelebihan dia. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat itulah dijadikan tu ada kita alaihi salam. Wa fihi qubidah, dan pada hari Jumaat itulah dimatikan akan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi an-nafkhatu, dan padanya lah pada hari Jumaat itulah akan berlakunya tiup sunat sekakala berlakunya al-qiyamah. Lalu Nabi kata mana? Fa akthiru alayya minas salah fihi. Maka hendaklah muhai umat aku banyak selawat di atasku pada hari tu ataupun di dalam hari tu. Banyak selawat dengan molek berarti baik. Lalu Nabi kata lagi. Nabi kata lagu mana? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya selawat kamu itu, umat aku, akan dibentangkan di atasku, akan dibawa datang kepada aku, Selawat tu dibawa datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu katanya sahabat Nabi, qalu ya Rasulullah. Lalu sahabat pun tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tanya lagu mana? Kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Bagaimanakah nak bentangkan selawat kami di atas engkau ya Rasulullah, sedangkan mung tu telah mati, telah hancur, telah pergi daripada ini dunia. Hancur adalah arimta ni makna kata ramim mahcur lah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Siapa boleh nak menghidupkan tulang yang hancur ni? Biar lagi. Sahabat tanya, lagu mana? Pahamnya sahabat ni nak ayat kata sahabat faham kata Nabi tu telah meninggal dunia. Tak ada pia lagi faham di kalangan sahabat tadi kata Nabi itu hidup sebagaimana kuburiyun dan khurafiyun faham. Tu dia cara yang kita nak faham, hak Nabi nak kita faham. Lalu maka katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap fahamnya sahabat yang benar saat ni itu, kata Nabi itu mati, tetapi di dalam fahamnya kata
Nabi tu mati, ada lagi paham sahabat yang tak kena hak Nabi kena beki. Nabi tu ia mati, akan tetapi jasad dia tadi itu tak hancur. Jasad dia tadi itu taknya binasa sebagaimana manusia hak lain-lain. Lalu Nabi kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsamal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di atas bumi itu gapo nama? Makannya akan jasad-jasad para nabi-nabi. Allah kata kena? Allah kata jasad Nabi tadi itu tidaknya hancur. Jasad Nabi tak hancur. Faham makna kena? Mana kata Nabi dok bumi kan Nabi dok ada dalam alam barzakh, dalam tanah nuka kan Nabi dok atas tanah. Mana kata Nabi mati ditaruhkan, ditanamkan ada di alam barzakhiyah. Faham dengan cara jelas lagu tu. Maka apakah maksudnya? Maksud kata aku ni hadis tadi tu kan, hadis kata tak ada seorang mana-mana saleh dan selawat dan salat di atas aku, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan roh aku sehingga aku tu kuasa di atasnya nak jawab salat. Makna kata Tuhan dia jawab salat. Tuhan dia jawab salat, boleh Nabi jawab salat. Banyak tu ya. Lain daripada tu masalah ghaibiyah, tak boleh buat qiyas lain. Kalaulah Nabi boleh jawab salat, maka Nabi boleh makan, Nabi boleh minum. Sebab tu kena wagi air, wagi makan ni ke kubur Nabi. Mana gitu? Kenapa hal lagu tu? Sebab dia hidup kena makan, kena minum, kena ada pakaian. Lagu tu nak. Alhamdulillah mujur orang duk jaganya kubur Nabi termasuk daripada orang yang faham Islam yang benar. Kalau tidak, la haula wala quwata illa billah. Nak jadi lagu mana? Setara kubur Imam Syafi'i, kubur orang tu, orang ni hak bukan pangkat ke Nabi ya. Rasul, seumpama khatamul anbiya wal mursalin, seumpama Nabi kita. Setara tu dah mereka itu puja. Kalau kubur Nabi tak ada duk di tangan orang Islam yang faham Islam sungguh, duk di tangan khurafiyun wal kuburiyun. Apa nak khaya? Hak ni termasuk daripada berkat Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi doa dengan Tuhan dia. Ya Allah, ya Tuhan aku, jangan menjadikan kubur aku tadi tu sebagai wathan. Wathan ni makna benda hak kena dipuja, kena pujuk, kena diibadat lain daripada-Mu ya Allah. Nabi doa. Sebab itulah akhir zaman ni kubur Nabi tu dijagakan dengan cara molek. Jaga.